Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrizan Irfan bin Muhammad Azmi. Nama metrik D1931170. Mengambil jurusan Diploma Perakaunan di Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Saya akan membentangkan tentang tajuk pengurusan. Apakah maksud pengurusan? Pengurusan pada amnya boleh definisikan seperti yang pertama, pengurusan sebagai proses perancangan, penyusunan dan pengarahan dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, pengurusan sebagai proses pengarahan, penyelesaian dan kaedah ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang permintaan dan prestasi sepenuhnya. Pengurusan ini juga terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sesebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia seringnya merangkumi penggunaan sumber manusia, kewangan dan teknologi serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh rujuk kepada seseorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Definisi organisasi. Setiap organisasi secara amnya merupakan himpunan individu yang menjalankan tugas tersendiri mengikut kerjanya dan kemudiannya diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Yang kedua, kenyataan yang tadi menunjukkan bahawa organisasi merupakan status sistem sosial yang merangkumi semula bentuk kumpulan, termasuk syarikat perniagaan, badan kerajaan dan separuh kerajaan, kumpulan sukarela dan badan kebajikan, agama dan sebagainya. Okey, perbezaan antara pengurusan dan juga pengurus. Apakah perbezaan antara fungsi pengurusan dan juga peranan pengurus? Dalam setiap organisasi ini, seseorang pengurus bertanggungjawab melaksanakan fungsi utama seperti merancang, menganjurkan, memimpin, menyelaraskan dan juga mengawalkan. Begitu juga pengurus perlu melaksanakan pelbagai peranan dalam melaksanakan pelbagai aktiviti seperti permainan interpersonal, peranan maklumat dan peranan tertentu. Mereka boleh dibahagikan lagi di bawah ketiga-tiga kategori ini, iaitu interpersonal, informational dan juga decisional. Okey, perbezaan antara pengurusan dan juga pengurus. Pengurusan seorang pemimpin mempengaruhi orang bawahnya untuk mencapai matlamat tertentu. Seseorang pengurus adalah orang yang menguruskan seluruh organisasi. Pengurusan pula, seseorang pemimpin mempunyai kualiti pandangan yang teliti. Seseorang pengurus mempunyai kecerdasan. Pengurusan pula, seseorang pemimpin menetapkan arahannya. Dan juga pengurus pula, seseorang pengurus merancang kecerdasan. Pengurusan yang keempat adalah seseorang pemimpin yang memudahinya. Dan juga seseorang pengurus mengambil keputusan semasa. Yang kelima, untuk pengurusan, seseorang pemimpin menggunakan konflik sebagai aset. Yang untuk pengurus pula, seseorang pengurus mengelakkan konflik. Seseorang pengurus harus mengelakkan konfliknya. Okay, soalan kedua. Pengurusan adalah nadi kepada sesebuah organisasi. Ini bermaksud pengurusan adalah penentu sejauh mana organisasi mampu terus berdaya saing dalam pasaran atau industri. Bagikan contoh-contoh yang relevan. Ya, untuk
memahami kenyataan tadi. Okey, contoh-contoh, nya ialah dapat memastikan matlamat organisasi tercapai. Yang kedua, memastikan kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah organisasi. Yang ketiga, memastikan segala sumber iaitu semua faktor pengeluaran di dalam organisasi digunakan secara berkesan. Yang keempat, memastikan semua faktor pengeluaran dalam dapat dapat diselaraskan dan diagihkan dengan baik dan teratur. Yang kelima, memastikan tiada pembaziran sumber faktor pengeluaran dalam organisasi. Sekian daripada saya. Terima kasih.